Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anda berada di channel YouTube Muhammad Nazir Abdul Ghani. Terima kasih kerana menonton video bersiri yang saya akan buat ni. Saya akan sambung kisah yang perjalanan hidup saya yang boleh menjadi sumber inspirasi untuk anda, jadi sumber ikhtibar untuk anda. Perjalanan yang saya tempuh ni Perjalanan yang saya tempuh ni adalah satu perjalanan untuk menjadi seorang ulama. Tapi adakah saya berjaya menjadi seorang ulama? Kembali lepas ni. Kita teruskan ceritanya. Sebelum episod yang keempat, saya menceritakan tentang kehidupan saya macam mana di sekolah menengah, sekolah Madrasah Ta'limiyah Khairiyah Tok Keli. Sebelum tu, episod yang pertama tu, saya ada mencerita tentang ayah saya. Dan episod yang kedua, saya menceritakan tentang macam mana saya duduk di sekolah rendah. Okey, ni setelah saya ambil tingkatan 6, STPM pula. STPM ni untuk sekolah menengah yang biasa, aliran bukan agama. Tapi saya ambil STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM, STAM. Okey, STAM ni kalau lulus melayakkan pergi ke Mesir, Al-Azhar dan ke tempat-tempat yang lain lah, ke Timur Tengah ataupun Universiti Islam UIA apa semua. Lepas SPM, STAM ni melayakkan menjadi seorang ustaz lah. Orang tu menjadi seorang ustaz. Tapi kalau dia ambil STAM tapi dia tak menjadi ustaz, tak kisah, tak ada masalah apa untuk dia. Setelah tu ke mana arah tuju saya setelah saya... Okey, cukup lah sekadar itu saya menceritakan sekolah rendah, menengah. Ni saya nak ala tuju saya setelah saya berusia 18 tahun. Selepas tu apa pula saya akan buat? Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, 18 di tingkatan 6. Okey, setelah tingkatan 6 tu, ke mana arah tuju saya masa umur saya 19? Ni perjalanan kita nak menjadi seorang ulama. Okey, kalau perjalanan nak jadi doktor, engineering, nak jadi pilot, nak jadi supervisor, nak jadi apa, saya tak pandai. Tapi saya nak menceritakan perjalanan untuk laluan yang saya pernah lalui untuk menjadi seorang tuan guru, seorang ustaz, seorang imam masjid, seorang pendai, seorang pendakwah, seorang inilah laluan-laluan yang perlu dia lalui. Okey, liku-liku perjalanan yang dia pernah lalui. Saya pernah dengar juga daripada seorang ustaz. Ustaz saya selalu ikuti dia. Ustaz dia duduk dalam UNAIS, dalam YouTube UNAIS yang di Kuala Lumpur, Selangor, Kuala Lumpur. Ustaz lupa nama. Ustaz Ibnu Rijal. Dia teringin jadi ustaz, tapi laluan dari sekolah kan. Sebab ayah dia kata nak jadi seorang guru, dia suruh dia menjadi seorang guru. Tapi dia nak jadi seorang ustaz. Macam mana laluan dia? Dia kata tak adil lah kerajaan Malaysia, sebab dia tak ambil STAM, tapi dia nak ambil dah lewat dia masuk universiti laluan lain lah. Lepas tu dia jadi guru sekolah. Ayah dia suruh dia ambil jadi guru sekolah. Jadi dia last kali dia di UIA ke dia mana, ada universiti mana, dia jumpa seorang profesor luar negara tu, doktor luar negara, yang katakan boleh kamu nak ambil bahagian hadis. Pengajian dia tu kena belajar bahasa Arab. Yang pengajian dia di universiti, dia bertemu dengan syekh Arab tu, syekh doktor lah Arab tu kan. Jadi dia macam tak adil lah kerajaan Malaysia, dia cakap, sebab tak boleh jadi ustaz walaupun dia gaji kot ni kan. Tapi dia ni orang cerdik, Ustaz Ibn Rijal ni. Okey, tapi tu salah satu laluan dia yang dia lalu. Dia tiba-tiba dia dah lalu dah laluan atas, lalu pergi sekolah menengah, pergi tempat-tempat lain, tiba-tiba langsung pusing. Ada orang laluan nak jadi ustaz, jadi ulama macam laluan tu. Okey, ada satu lagi laluan dia dah kerja semua dah, macam Ustaz Abdullah Khairi, macam Ustaz apa lagi, ustaz-ustaz yang lain yang kerja di dalam keduniaan, yang dia pergi engineering, dia jadi ni, tiba-tiba dia pusing 100% kerja laluan ustaz. Tu like. Okey, satu lagi nak menceritakan kat anda yang menonton video ni. Dia ada perbezaan antara
ustaz, ada ulama, tuan guru, baba, okey, antara ustaz-ustaz kampung, imam masjid, bilal atau pendakwah, apa semua ni. Okey, apa lagi title lah, syekh, habib. Okey, saya nak menceritakan di sini, kalau ustaz, dia belum tentu dia ulama. Kan? Dia, kalau kita nak titlekan ustaz, semua orang boleh jadi ustaz. Dia cakap pasal soal agama ni sekarang dilevelkan sekarang ni. Tapi di negara Arab, kalau disebut ustaz, kira dia hebat lah. Tapi kita di Malaysia ataupun kadang-kadang bila kita cakap pasal soal agama, terus orang levelkan kita sebagai seorang ustaz. Kita cakap sikit, dia jadi ustaz. Kadang-kadang ustaz tu dia bukan ustaz, dia bukan ambil laluan agama, tapi dia terus di-levelkan dia ustaz gitu kan. Kadang dia mutawif pun dipanggil ustaz kau, padahal dia ambil laluan lain. Kan. Lepas tu kadang dia dah cakap pasal agama, dia belajar kita dia tak lalu pun jalan-jalan ni. Dia mengajar kita, dia banyak berfikir, dia banyak baca, dia banyak ni, terus dia di-levelkan sebagai ustaz. Ustaz ni siapa-siapa pun boleh panggil. Tetapi seorang ulama, dia perlukan kekuatan yang hebat. Kekuatan ulama ni, di zaman dulu Imam Syafi'i, imam, kalau dia di-levelkan imam, lagi dia tinggi. Imam mazhab 4. Dia sekarang ni siapa pun tak boleh pecahkan masuk di kekuatan ilmu dia. Alim-alim tak boleh masuk sampai Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, imam yang 4 tu. Dia sebenarnya zaman dulu ada imam-imam yang banyak lagi, tapi yang terkenal imam yang 4 ni. Jadi susul galur yang masuk sebagai ilmu agama fiqh masuk ke Imam Syafi'i, Imam Bas. Tapi kalau laluan tauhid tu panjang lebar, disiplin ilmu kan banyak. Okey, kalau kita, dia sekarang ni ustaz, okey, tu kita panggil ustaz. Ustaz pula banyak cabang. Kadang dia ustaz dari fahaman apa? Adakah fahaman dia Syiah? Adakah fahaman dia, ada fahaman-fahaman lain yang saya tak boleh sebut, yang jadi kontroversi. Ustaz dia banyak. Adakah dia fahaman ahli sunnah? Ustaz banyak ustaz yang kalau dia tu tak pernah belajar, dia takkan tahu. Dia anggap dia ni ustaz, dia orang agama, dia orang soleh. Kan. Okey, tu kalau kategori tu imam masjid, tu bilal tu sebab dia jadi imam. Kadang-kadang dia ada title dia ustaz, okey, dia jadi imam. Kadang dia ada pengalaman apa semua. Okey, kalau ulama ni, dia perlukan kekuatan yang kuat, boleh baca kitab, boleh membahas kitab tu dengan baik. Lepas tu dia faham uslub dakwah, uslub semua bahagian-bahagian selok-belok agama, tentang tauhid, tentang tasawuf, tentang balaghah, tentang nahwu, apa semua ni lah. Bahagian tafsir sikit, bahasa hadis. Tu ulama, dan dia kena betul-betul. Dan sekarang ni tak banyak ulama yang tinggal. Ulama ni pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi. Kalau kita, adik-adik yang tengok video ni, kalau adik-adik memang minat nak jadi seorang ulama, adik-adik kena betul-betul berjuang, betul-betul bersungguh-sungguh nak jadi ulama. Kalau kita tunjuk saja di Malaysia apa semua ni, ulama tak semuanya ustaz tu ulama. Kan. Okey, title seorang tuan guru ataupun baba, dia nama baba apa semua ni, dia tok guru pondok. Kalau buka pondok, okey, satu dia akan okey, tuan guru. Kalau sebut tuan guru, dia tu memang ilmu agama dia memang respect tinggi, dan dia tak akan disebut tuan guru, melainkan dia ilmu agama dia tinggi, tuan guru. Okey, satunya baba. Baba ni di sebelah Fatani sama. Kalau di sebelah Indonesia, Aceh, dipanggil tengku. Okey, kalau ustaz ni hanya dia ustaz biasa je. Tapi ustaz dia ada dua jenis, ustaz biasa dengan ustaz dia high level sikit, dia ada ketinggian ustaz sikit. Ada dua. Dan ulama ni dia tinggi lagi. Kiai ni tuan-tuan guru, dipanggil bahasa Indonesia. Kalau di belah Fatani dipanggil baba. Kalau di sini di Tarim, di Hadramaut, dia kalau ketinggian ulama ni dipanggil habib. Tapi tengok keadaan habib tu. Kalau tengok keadaan ulama tu, kalau ulama keturunan Rasulullah dipanggil habib. Kalau dia bukan keturunan Rasulullah, dia dipanggil syekh. Syekh ni antara tinggi yang ulama dan dia tak disebutkan syekh, melainkan dia ni dah hafal lah
Riyadhus Shalihin, dia hafal lah kitab-kitab hadis yang besar, dan dia tahu apa kitab uslub dakwah, uslub kitab fiqh macam ni macam ni memang sulit lah. Dan dia ni beramal pula, beramal dengan dia okey. Ulama ni dia ada dua puak. Dan saya nak menceritakan, kalau di Malaysia, di mana yang kita tengok, oh dia ingat, dia ni ustaz ulama ni. Tak bukan. Dia kalau dia kadang dia ustaz saja, dia bukan ulama. Ulama ni dia kena mencapai tahap tinggi dalam bidang ilmu. Saya sendiri pun sebenarnya tak sampai. Cuma saya nak ceritakan gitu lah. Tapi saya dalam keadaan saya berusaha untuk sampai ke tahap tu. Minta doa daripada siapa yang lihat video ni kan. Tu je. Okey kan. Tak apa. Dan mungkin siapa yang lihat video ni, daripada kawan-kawan saya lihat video ni, dia pun akan pelekehkan lah. Tak tahu dia, kita tangkap baik kan. Kalau ada pelekeh tak terserah kan. Kalau ada yang dia tu macam ni lah. Ada semua watak manusia ni, tak semua kita tahu. Kita tak tahu hati mereka apa yang tersirat dalam hati kan. Dia ni mengaji pun malah macam tu kan. Cuma konten yang saya buat ni yang pernah saya lalui lah kan. Walaupun kita tak pernah ni, tapi saya pernah jumpa kawan-kawan yang berjaya sampai satu tahap menjadi ulama. Yang kita sebagai laluan macam dia orang lalu, tapi kita pun tak boleh sampai tahap tu. Cuma kita cerita pernah ada orang yang pernah lalu jalan ni. Saya minta maaf tadi, saya celoteh terlebih. Celoteh terlebih sangat. Okey. Pertamanya saya akan cerita ke manakah arah tuju saya setelah saya sekolah menengah. Okey, guru besar saya Ustaz Ahmad Yahya tu, dia tanya, "Anta nak pergi mana selepas ni? Nak pergi universiti ke?" Pelajar kita kata 6 dan 6 orang. Nak pergi universiti ke? Nak pergi mana? Pergi mana-mana. Nak pergi institusi pengajian mana setelah ni kan. Dalam hati saya, kalau ikut anak-anak remaja orang lain, dia kan tak nak lah, saya tak ada ibu ayah nak bekerja, nak bawa lori. Bukan pekerjaan tu tak mulia, ataupun orang panggil apa, nak bekerja mekanik, ataupun nak laluan lain lah, nak pergi bahagian urusan perniagaan, ataupun mana-mana yang dia nak ambil kos ni, ataupun nak ambil lagi ulang balik yang mana yang dia tak upah lulus. Tapi bagi saya cakap satu patah dekat Ustaz Ahmad Yahya tu, saya nak pergi pondok. Dengan seikhlas hati saya nak pergi pondok. Dia pun terpanjat. Tahu kan, kalau pondok ni dia, kalau di Indonesia dipanggil pesantren, kalau di Malaysia dipanggil pondok. Okey, saya nak pergi pondok. Ini atas diri saya sendiri, saya nak sendiri saya nak pergi pondok. Okey, dia cakap itu, okey pondok. Lepas tu saya waktu tu tak terlintas langsung macam mana kehidupan pondok, macam mana pondok ni apa, pondok ni apa, saya tak tahu langsung. Okey, lepas tu dia kata kat saya gitu, yang pasti Ustaz ikhtiar bagi saya memang masuk pondok. Anda cuba fikirkan, saya dah tak ada keluarga, saya dah tak ada siapa-siapa. Lepas tu saya ambil tindakan untuk pergi pondok, dan tak ada kewangan, tak ada apa-apa. Sedangkan saya duduk di sekolah tu, orang sponsor saya semua. Baju, makan, semua sponsor. Ustaz Ahmad Yahya tu sponsor. Sebab apa saya terlintas di hati, saya nak pergi pondok, pergi belajar di pondok. Saya tak tahu lagi pondok mana saya akan belajar. Okey, saya serah kat Tuhan lepas tu. Kenapa sebagai seorang anak muda waktu tu, dia teringin nak pergi pondok. Saya sebenarnya saya teringat saya ada dibasuh lah dengan seorang tuan guru, seorang ustaz di pondok. Dia datang mengajar di sekolah menengah agama Tok Kelin ni, sekolah Arab Tok Kelin ni. Tok Kelin ni sebab nama kampung tu Tok Kelin, ingat Okey, saya pendekkan cakap, sekolah Madrasah Taklimiyah Khairiyah ni dipanggil Tok Kelin. Sekolah Tok Kelin lah saya sebut kan. Okey, sekolah Tok Kelin ni, apa seorang ustaz tu, dia mengajar di sekolah tu. Dia cakap kalau di pondok, saya dah bercita-cita dah waktu tu nak jadi ulama. Kalau di pondok, dia cakap pondok ni dia akan mengajar dari satu kulit depan sampai kulit akhir. Kalau universiti, dia akan ada syllabus dia. Okey, kau mengaji syllabus ni, kau mengaji syllabus ni. Okey, syllabus ni dia bab solat fardu. Okey, kat sini je.
kita akan jawab Paksa di situ. Tapi di pondok dari kulit depan sampai kan kulit depan tu, di kulit-kulit depan sampai dia tulis di bawah tu, dicetak pada kali ke 2000. Situ pun Tok Guru pondok akan baca. Dia terangkan daripada tu. Ilmu pondok ni ilmu yang hebat. Ilmu ni ilmu yang tak penuh alam terahsia. Saya semangat tau. Waktu tu saya tak tahu pergi pondok, tapi orang pondok ni orang yang warak, orang yang tunduk kalau tengok perempuan. Saya pun uish, memang saya berkobar-kobar nak jadi macam tu lah. Orang pakai jubah, pakai serban. Dan saya tengok sendiri akhlak ustaz tu yang mengajar datang dari pondok. Sebab Ustaz Ahmad Yahya tu, dia ambil pekerja seorang tuan guru, seorang ustaz dari pondok. Dia pun mengajar di sekolah tu. Jadi saya tengok akhlak dia, Masya Allah, dia macam ni. Jatuh cinta kita untuk nak belajar pondok. Okey, setelah tu saya pun dah, Ustaz Ahmad Yahya cakap, dia kata dia ada seorang kawan. Dia kata seorang kawan ni tuan guru pondok. Tuan guru pondok. Dia baru buka aja pondok dia. Saya tak ada ayah, saya tak ada siapa-siapa. Ustaz Ahmad Yahya cakap macam tu, saya kata okey, saya nak pergi tempat tu. Okey, dia pun dia siapkan tilam masuk dalam kereta dia. Dia siapkan ada persiapan dia. Lepas tu saya bawa beg, saya naik, saya bercita-cita saya akan pergi belajar pondok. Sedangkan kawan-kawan lain semua masuk universiti ni, nak pergi ke Azhar. Ada yang masuk di Insania, menjadi ustaz sekolah apa semua kan. Ada yang laluan-laluan lain, ada pergi UPM, ada pergi UAE. Tapi saya seorang saja yang masuk pondok. Okey. Dan ustaz tu pernah cakap juga, tak ada lagi anak murid dia masuk pondok. Tapi bukan atas sebab dia yang cakap gitu, tapi ada dia cakap kira okey je, bukan kerana dia kata aku akan jadi orang yang dia cakap kata jadi pondok. Tak lah, cuma atas diri sendiri yang nak pergi belajar pondok. Okey. Setelah tu dia dah bawa kereta dia, terus pergi ke naik kereta dengan isterinya, isteri Ustaz Ahmad Yahya ni, terus ke pondok itu. Naik kereta jauh juga pondok itu. Dari Alostar tu dekat dengan Jitra. Di Jitra tu pondoknya tu di tempat air terjun. Nama air terjun tu Bukit Wang. Bukit Duit. Tapi bukan sana ada duit, cuma dia nama Bukit Duit. Tapi di tempat baranginan air terjun. Tapi di kawasan tu, di kawasan pegunungan, kawasan bukit-bukit. Tapi bukit-bukitnya dikelilingi dengan hutan yang tebal. Dan di bukit-bukit, saya tak pernah lagi tahu tentang pondok ni macam mana. Tu kali pertama saya pergi. Okey, naik bukit ni. Saya pun tengok satu signboard di depan tu, dia tulis Madrasah Ma'had Darul Muhajirin. Ma'had ni sekolah lah, Ma'had sekolah. Kan, Ma'had dia pondok lah sebenarnya, tapi dia tulis Ma'had sekolah. Darul Muhajirin. Darul Muhajirin ni orang yang berhijrah. Kan. Okey, tak apalah. Saya pun teruslah masuk saya pun terus naik kereta dengan Ustaz Ahmad Yahya ni. Naiklah excited lah kat diri kan. Mengapa nak tahu macam mana pondok dia. Okey, saya pun naiklah kereta, masuklah dalam pondok Bukit Gajah Teriak ni, pondok Baba Khairul. Pondok nama tuan gurunya Baba Khairul Anwar. Ulama. Dia ni memang ulama lah. Yang dia bertaraf ulama. Dia bukan ustaz lagi lah, dia tuan guru dan ulama dia. Okey. Dia pun dia parking kereta kat situ. Saya tengok, waktu saya masuk tu, cerita dia, saya tak pernah kenal pondok-pondok lain. Rupanya dulu saya tak pernah tahu kata pondok di Malaysia ni wujud. Tiba-tiba saya tengok di situ. Bila saya masuk je si pondok tu, terbuka semua fikiran. Banyak dia pondok sini, pondok di kawasan Alostar tu ada, dekat dengan kawasan tu pun ada pondok je rupanya. Di kawasan Pendang ada pondok, di kawasan tu terbuka tu. Rupanya banyak pondok, institusi pondok di Kedah ni. Okey, Kedah kan dia pondok dia nak sama dengan Kelantan. Di pondok di Kedah, saya pun masuk situ. Saya masuk situ, saya tengok dia ada satu surau, kecil lah surau tu. Boleh muatkan dalam 20 orang, 30 orang kot. Kalau ada soft panjang tu 30 orang lepas. 30 orang, 20 orang.
kecil lah. Ruang kecil. Yang rapat-rapat dia duduk. Ada belah perempuan sikit, ruang perempuan sikit. Surau 2 tingkat, kayu. Bawah dia tu boleh masuk bawah rumah, letak motosikal. Pasal nak rumah pondok tu baru buka sangat-sangat. Baru buka. Hutan tu tak ditebas lagi. Saya dikenal, saya lah orang pertama masuk di pondok tu. Tapi masa saya masuk di pondok tu, saya dah jumpa ada penghuni dah 4 orang. 4 orang tu, seorang abang ustaz dah, dia hebat lah. Dia mengajar rata-rata. Abang Yusri dia dari Perlis, tapi dia duduk di pondok tu mengaji. Sebelum tu dia duduk di pondok lain, tapi dia tahu kata pondok tu buka, dia duduk di pondok tu. Abang Yusri, Abang Mat Gulau ni abang dia baiki, dia duduk baiki pondok tu kan. Dia kerja dia duduk tukang rumah. Dia duduk dalam pondok tu. Lepas tu Abang Mat Jab, rambut panjang tu, Mak Jab, dia duduk dalam tu. Dia ni meniaga. Banyak kan orang macam tu lah duduk pondok kan. Lepas tu siapa lagi? Abang, saya lupa dah duduk Pulau Pinang abang tu. So, okey. Dia Abang Rafi'i, Bang PE. Dia duduk situ. Saya lah antara anak didik yang first tuan guru tu nak buat peraturan pondok tu dengan saya kan. Saya masuk situ. Kawan di sekolah saya tu, dia kawan di sekolah menengah saya tu. Ayah dia orang ni tahu kata Ustaz Ahmad Yahya dia hantar saya di sekolah tu, di sekolah pondok tu. Dia sementara dia nak tunggu keputusan nak masuk universiti mana-mana. Dia ikut saya. Waktu tu kami ada 4 orang. Saya, Hanif, Firdaus, saya tak ingat nama, tapi 4 orang. Kami 4 orang tu. Lepas tu ada budak Thailand seorang yang duduk di situ. Kira pondok tu baru buka sangat, tapi masih tak ada sistem lagi. Kira dia diingat dia belajar di situ. Mustasar Jiddan, macam Bantar Jurumiyah waktu tu, kitab Nahu kan. Lepas tu kitab fiqh dia, kitab Safiyah tu Najah. Bawah kepada kitab Safiyah Najah bukan Risalah Jami'ah. Saya lupa apa tu, kitab fiqh juga. Lepas tu ngaji di situ kena hafal kan dari ustaz tu, dari tuan guru tu. Okey, suasana di pondok tu, di pondok ni dia ada pondok kecil. Dia ada pondok pelajar banyak. Tapi waktu tu sikit baru ada 6 biji pondok di situ. Dan ada surau kayu yang saya cerita tu. Lepas tu surau kayu ada macam tandas kecil sikit, bukan tandas cantik lagi, tapi okey lah. Lepas tu ada rumah tuan guru di bawah tu. Bawah dia ada aliran air cantik lah di situ. Di pondok tu cantik, Masya Allah. Dia aliran air terjun. Tuan guru tu ada buat titi dan ada kereta dia. Lepas tu ada rumah dia, rumah kayu panjang sikit. Di bawah tu boleh lalu masuk macam di bawah rumah ada tiang-tiang tu kan. Di rumah dia di situ. Jadi pelajar situ tak ramai, ada 4 orang atau 7 orang waktu tu. Tapi tu pun yang betul-betul belajar 4 orang kami dulu. Tapi yang lain ada siang kerja, malam belajar di situ. Tapi waktu tu baru belajar seminggu sekali. Saya tengok seminggu sekali tu, seminggu 2 kali. Tu pun ustaz tuan guru ada mengajar kami tak. Dia sebab tuan guru ni dia baru habis belajar dia. Dia ada laluan dia belajar menjadi dia membuka pondok tu. Jadi tuan guru ni muda lagi waktu tu. Waktu tu saya baru umur 19. Tuan guru tu dekat baru nak sampai 40. Tak sampai 40 lagi. Kekuatan ilmu dia kekuatan dia macam Ustaz Maya juga. Ustaz Ahmad Yahya umur 21 dia buka sekolah kan. Ni umur baru 36, 30 apa, dia dah jadi tuan guru pondok. Saya ingat dia umur dia 36 tak? Waktu tu dia dah jadi tuan guru pondok. Dan bila nak jadi tuan guru pondok ni, dia pernah belajar bersungguh-sungguh di pondok. Kalau boleh 18 tahun atau 20 tahun untuk betul-betul semua cabang ilmu ni, fiqh, tauhid, apa semua kita ni kena lalui. Kekuatan kena ingat semua kan. Waktu tu dia tuan guru Baba Khairul Anwar, saya panggil Baba Khairul lah. Baba Khairul ni okey, berlalulah kisah saya dengan Ustaz Ahmad Yahya di sekolah tu. Dah dihantar saya untuk saya belajar di pondok ni. Saya dah tu pendirian yang saya nak ambil belajar di pondok ni. Saya pun belajarlah di pondok tu
Pondok Baba Khairul ni, Baba Khairul Anwar ni, di pondok tu. Jadi macam jadi pelajar pertama dia. First student dia, bukan best student, first student. Kan saya bukannya pelajar yang pintar, bukannya pelajar yang bagus dan tak bersungguh-sungguh sangat pun, cuma kekuatan tu kuat. Kalau kita bersungguh-sungguh lagi kita bagus lagi kita kuat lagi. Saya belajar di situ selama 6 tahun. 6 tahun saya belajar di situ. Pada usia saya 19 tahun, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, masa 24 saya belajar situ. 25 saya tak belajar situ lah. Tapi di situ sampai saya 6 tahun saya duduk situ. Pada pertama kali saya duduk situ, tuan guru dia ni kan, dia nak pegang anak murid dia kan. Dia dengan guru besar saya, Ustaz Ahmad Yahya ni, Dia buat satu surat perjanjian tu. Saya kena sign surat tu. Saya pergi rumah dia, saya sign surat tu. Perjanjian ni apa? Kawan-kawan saya tak buat perjanjian tu. Yang 3 orang je tu, sebab dia orang nak masuk universiti. Lepas nak masuk universiti. Saya ni saya nak terus belajar di situ. Okey. Perjanjian dia selama 10 tahun tak boleh keluar. Tak boleh keluar dari pondok tu. Kena belajar di pondok tu bersungguh-sungguh. Pondok tu tak boleh keluar selama 10 tahun. Dan dia baru buka. Okey. Saya duduk 6 tahun di situ. 3 tahun pertama kiranya tahun ni tahun yang tolong khidmat dengan tok guru ya. Belajar tapi khidmat. Tebah hutan, buat pondok kita buat. Tok guru kata sini kita buat. Benda ni orang mungkin di universiti dan tempat lain tak tahu benda perjalanan hidup orang pondok Tapi dengan mulut tok guru, dia cakap kau kena buat ni, kita kena ikut. Kita kena khidmat dengan dia. Sebab benda tu akan kita akan faham ilmu, dan benda tu kita akan difutuhkan ilmu. Allah Ta'ala akan